Hai semua, selamat kembali ke channel Cikgu Iwan Tan. Dan hari ini kita akan fokus topik terakhir untuk SBM 1, iaitu bab 3 kebarangkalian. Nah, topik ini sebenarnya sangat menarik sebab banyak cerita yang cikgu boleh ceritakan, asal-usul kebarangkalian dia mula dari mana, dan juga topik inilah satu-satunya topik yang paling kerap kita guna di kehidupan harian kita. Okey. Kita tengok apa yang kita nak belajar dalam topik ini dulu. Baik. Di sini ada sebenarnya dalam nota kamu ada 4 topik. Okey, ataupun saya pecahkan kepada 4 topik lah sebab dalam nota kamu sepatutnya ada kebarangkalian suatu peristiwa, kebarangkalian peristiwa pelengkap dan juga kebarangkalian peristiwa bergabung. Tetapi di sini cikgu buat satu tambahannya, itu kita nak mengenali apa itu kebarangkalian. Dan kamu nampak tadi daripada thumbnail cikgu pun cikgu letak yang kasino punya ni roulette dengan dadu kan, dan di sini cikgu letak poker. Tapi topik ini kita bukan nak belajar macam mana berjudi, tetapi kenapa cikgu letak semua benda ni? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey. Jadi pertama kita nak tahu apa itu kebarangkalian. Mungkin kamu tak pernah dengar istilah ini, tetapi kamu mesti tahu konsep dia sebenarnya. Okey. Contohnya, kamu tengok cuaca di luar hari ini, cerah. Jadi kita katakan kemungkinan untuk hujan pada hari ini sangat rendah. Okey. Dan apa yang kita rasa mungkin berlaku ini adalah kebarangkalian. Okey. Dan secara ringkasnya ataupun secara formalnya, kebarangkalian merupakan kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okey. Jadi sekarang cikgu akan cerita sikit kenapa cikgu letak banyak benda yang berkaitan dengan tempat berjudi. Okey. Nampak cikgu letak poker, cikgu letak roulette, cikgu letak dadu, tetapi semua ini adalah bahan membantu mengajar untuk topik ini. Dan sebenarnya kebarangkalian konsep ini berkembang pesat semasa zaman gelap Eropah. Okey, menurut satu buku yang cikgu baca, dia menceritakan masa zaman gelap ni bangsawan ni suka pergi berjudi dan mereka malas nak belajar. Sebab dari kecil lagi stres saja. Mereka tak banyak entertainment macam sekarang kita, tak banyak hiburan. Kita boleh pergi panggung wayang, ada telefon, ada komputer, kita boleh main game. Jadi mereka belajar dan mereka golongan bangsawan, mereka ada pendapatan yang tetap sudah, mungkin mereka banyak menyewa tanah, menyewa kedai, rumah, semua tu kan dia ambil sewa saja tu untuk menampung kehidupan harian mereka. Jadi apa yang mereka boleh buat kan masa-masa lepas mereka. Jadi golongan bangsawan ni nak mereka menunjukkan mereka punya status lain daripada orang lain, jadi mereka ada hobi yang pelik-pelik masa tu. Okey, jadi salah satu adalah mereka suka pergi berjudi. Okey, now berjudi ada risiko untuk kalah dan juga ada risiko menang kan. Jadi bagaimana mereka nak tingkatkan kemungkinan untuk menang dalam satu perjudian? Jadi mereka, kalau kamu tengok banyak ahli matematik ni sebenarnya kehidupan mereka sangat teruk. Biasanya orang miskin, mereka tak kaya tau. Okey, jadi golongan bangsawan ni dia nampak ni orang ada bakat untuk untuk mengira. Jadi dia ambil mereka, minta mereka buat kajian. Okey, jadi dari kajian tersebut mereka berkembanglah ilmu kebarangkalian. Bagaimana kita boleh tingkatkan peluang untuk kita menang, dan juga ini lepas itu digunakan ataupun diaplikasi di banyak sektor juga.
Okey, jadi kalau di sini kita guna yang daripada kasino ni kan. Jadi kita akan nampak kenapa dia guna nisbah sebegini untuk bayar ganjaran, untuk bayar kalau kamu menang. Okey, kalau di bidang contohnya kilang, okey, kilang dia nak kira berapa peratusan yang rosak tu dia kira boleh diterima. Okay, jadi mesin tu okey, dikira produktif ataupun tidak, dia berdasarkan keberangkalian yang mungkin berlaku kesilapan ataupun ada kerosakan pada produk akhir dia tu. Okay, jadi semua ini digunakan di kehidupan harian kita. Sama juga masa kita nak, sebelum kita keluar daripada rumah kan, kita nak pergi tempat bekerja ke, atau pergi berkelah ke, atau pergi melancong ke, cuaca tu kita sentiasa buat ramalan, kita tengok ramalan itu adalah aplikasi kebarangkalian. Okay. Adakah hari ini keluar saya akan, adakah cuaca hari ini akan hujan, perlu tak saya bawa payung. Jadi nampak, dia memang rapat dengan kehidupan harian kita. Okay. Jadi di sini cikgu akan guna topik card poker ni, kebanyakan subtopik cikgu akan guna card poker ni untuk membimbing kamu untuk menguasai topik ini. Okey. Jadi card poker. Okey. Kalau orang yang pernah main ni dia tahulah. Okey. Ada 4 jenis bunga. Okey. Dan setiap bunga ada 13 kad. Okey, kalau kamu tengok dari sini 1 hingga 10. Okey, 1 hingga 10. Okay, cikgu lukislah di sini senang. Okey. Okey, ada 1 hingga 10 tambah 3 kad lagi iaitu J, Q, K. Okey, jadi 13 kad untuk satu bunga. Dan kita ada 4 jenis bunga, maka kombinasi semua kita ada 52 kad. Okey. Jadi dari 52 kad ni kalau cikgu tanya, kemungkinan kita dapat 2. Okey. Apakah hasil, apakah kesudahan 2 yang kita mungkin dapat? Okey. Jadi 2 ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini kan? Okey. Jadi kalau kita diminta senaraikan kesudahan kita, okey, kesudahan dapat 2. Okey. Jadi kita nak senaraikan, jadi kita akan kata kita akan dapat 2 jantung, 2 hati, ataupun kita akan dapat 2, ini cikgu panggil bawang besar. Okey, lepas tu ada 2 diamond, dan juga terakhir ada 2 pokok. Okey. Jadi ini kesudahan dia yang kita boleh dapat. Dan kalau kita nak tulis dalam bentuk kebarangkalian, okey, kita akan tulis sebegini. P untuk dapat 2. Okey. Kita akan ada 4 kad daripada 52 kad. Sebab sini akan ada 4 dan jumlah kemungkinan kita dapat ni ada 52 kan. Ada 4 saja memenuhi syarat kita. Maka 4/52. Lepas tu kita kasih ringkaskan sajalah. Dapatlah jawapan 1/13. Okey. Yang ini cikgu akan terang lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Tetapi slide ini cikgu nak fokus kepada bagaimana kita nak tulis dalam bentuk kesudahan. Kita diminta untuk senaraikan kemungkinan berlaku. Jadi kita kena senarai. Jadi inilah yang kita nak fokus. Okey. Baik. Jadi kita sekarang sambung ke barangkalian suatu peristiwa. Okey. Jadi di sini seperti kita tengok tadi, kita ada 5 peristiwa ni. Bila kita tulis ke barangkalian, kita akan guna huruf P untuk mewakili kita sedang memberitahu kita nak cari kebarangkalian. Okey, kenapa kita guna huruf P bukan huruf K? Sebab
ini adalah guna istilah daripada bahasa English. Okay. Kebarangkalian dalam English kita panggil probability. Okay. Probability. Okay. Jadi sebab tu kita guna huruf K. Huruf K pula, sorry. Huruf P. Okay. Jadi huruf P ini, dan di dalam ni kita akan tulis set dia. Okay. Contohnya set A. Okay. Set A ini mewakili, okay, ini adalah syarat untuk menang. Kita anggap setiap kebarangkalian ni kita nak tahu cara untuk menang dan berapa peratusan kita boleh menang sesuatu permainan. Okey? Contohnya kita katakan kita nak keluar hari ini, kalau dia tak hujan, saya tidak bawa payung, saya menang lah. Kan? Kalau saya keluar tanpa bawa payung, dia hujan, saya kalah lah kan? Betul tak? Jadi di sini kalau kita nak katakan cuaca hari ini, jadi syarat untuk menang saya hari ini sebab saya malas nak bawa payung adalah cuaca hari ini cerah. Okey. Jadi sama ada cuaca hari ini cerah ataupun dia hujan saja kan. Kalau kita ada yang penting dua ini saja. Jadi untuk kita nak tulis dia, jadi kombinasi menang. Kita nak tahu kombinasi menang ada berapa. Dan kita nak banding dengan kombinasi menang dan kalah. Okey? Jadi contohnya tadi cikgu katakan hujan kan? Hujan. Ini hujan tambah cerah. Okey? Kalau cikgu bawa payung, jadi kalau cuaca hujan, cikgu menang lah. Okey? Jadi menang hujan, kalah cerah. Jadi maksudnya sini kita ada dua jenis kombinasi. Dan kombinasi untuk menang adalah satu sahaja. Jadi kita katakan kebarangkalian untuk cikgu menang situasi hujan adalah separuh. 1/2. Okey? Kita tengok balik situasi yang kita gunakan poker ini. Okey. Jadi kita tengok kalau cikgu minta kamu cari, kita mau cari P untuk dapat bentuk diamond. Jadi bentuk kan, kita tengok poker ada berapa jenis bentuk? 4. Jadi jumlahnya ada 4 jenis bentuk dan diamond adalah salah satu saja kan. Ada satu bentuk yang memenuhi sahaja. Jadi satu daripada 4 tu adalah kebarangkalian saya dapat. Apa yang saya nak untuk menang. Okey? Tengok lagi, kalau kali ini kita nak menang dengan syarat kad itu adalah warna merah. Kita tengok berapa jenis warna kita ada. Hitam, merah saja kan hari ini. Jadi daripada dua jenis warna ini, salah satunya adalah merah. Jadi 1/2. Okey. Contohnya lagi, kalau kita nak tanya kebarangkalian untuk dapat warna putih. Tak nak putih lah. Kuning. Jadi kita tengok, ada tak warna kuning di antara 52 kad ini? Tidak termasuk orang tu lah kalau bawa kebetulan baju ataupun topi ataupun rambut dia yang warna kuning tu. Kita tak kira lah. Kita tengok bentuk yang berwarna kuning tu. Okey? Tiada kan? Jadi daripada warna ni kita hanya ada hitam dengan merah. Tetapi sekarang syarat untuk saya menang adalah kuning. Jadi maka tiada kuning pun kan? Tapi hitam tambah merah dua jenis warna. Jadi
kemungkinan ataupun kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk saya menang adalah kosong. Jadi kalau saya pergi berjudi, guarantee kalah. Maksudnya kaya sangat. Dah tahu ini tidak mungkin menang, kau masih mau berkhatam lagi. Okay. Jadi inilah berlakunya. Okay. Ada idea sudah kan macam mana nak buat benda ni? Kita tengok yang seterusnya. Okay. Selain pada kebarangkalian sesuatu peristiwa, kita juga nak tahu apa itu kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okay. Seperti sebelum ni kita belajar set, kita belajar juga pasal set pelengkap. Pelengkapnya maksudnya kita nak gunakan dia ataupun bahagian yang tertinggal daripadanya. Pendek cerita, sebab tadi cikgu katakan kebarangkalian suatu peristiwa adalah untuk kita kirakan cara kita menang kan. Jadi pelengkap ini, kalau peristiwa adalah untuk kita menang, maka pelengkap merupakan bahagian kita kalah. Okay? Macamlah lembu yang cikgu letak sana. Okay? Contohnya untuk hari ini, seekor lembu ni banyak bahagian kan, yang kamu boleh potong dan damakkan. Dan contohnya hari ini, kamu ada rib. Jadi, rib adalah peristiwa kamu. Dan bahagian yang lain tu kita panggil sebagai pelengkap. Tambah bahagian yang lain, dia akan jadi seekor lembu yang besar tu. Okay? Okay? Sama juga kita tengok kad ini. Hari ini, kalaulah kita nak cari yang terdiri daripada nombor. Kalau saya dapat nombor, saya menang. Kalau saya dapat JQK, saya kalah. Okay? Senang kan? Nombor, satu jenis bentuk ada 10 nombor. Sini ada 4 jenis bentuk. Jadi kita akan ada 40 kemungkinan yang kita boleh menang. Dan daripada berapa kad? 52 kad. Okay? Jadi ini adalah kombinasi untuk saya menang. Dan sekiranya kita nak cari pelengkap dia, dan kalau cikgu malas nak tulis, cikgu guna titik ini. Sama juga dengan set, dia guna apostrophe itu. Okay? Jadi baki dia berapa? Jadi kita akan ambil 52 tolak 40 bagi 52. Okay? Dapatlah 12. Jadi ini adalah pelengkap. Ini adalah pelengkap. Sebab ini adalah kombinasi yang kalau kita dapat, kita akan kalah. Dan kita tengok, betul tak? 12. Kita tengok, JQK 3 kad. Dan dia ada 4 bentuk. Jadi 3 darab 4 dapat 12. Jadi, dapatlah benda yang kita mau. Okay? Dan kalau kamu perasan, kita ambil peristiwa yang kita menang, tambah dengan pelengkap, dia akan jadi keseluruhan kombinasi kamu. Okay? Baik. Selepas yang pelengkap, kita nak belajar bahagian terakhir. Tengok, tanpa kamu mengetahui, kita sudah nak habis topik ini. Dan topik ini, bahagian yang paling cabar adalah bahagian ini. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay? Sebab dia gabung kombinasi yang boleh berlaku. Okay? Pendek ceritanya, mungkin cara untuk kamu menang tu, ataupun syarat untuk kamu menang, mungkin meningkatkan peratusan untuk kamu menang sesuatu permainan. Okay? Tapi mungkin juga kebanyakan masa lah, dia akan menipiskan peluang kamu untuk menang. Okay? Kita tengok bagaimana dia berlaku. Okay, di sini kalau kamu rujuk dalam nota, dia ada bagi kamu 2 formula. Satu adalah kebarangkalian untuk A sama dengan A gabung dengan B. Okay?
A gabung B. Jadi dia boleh A, boleh B. Jadi kita guna di sini istilah dia dan. Sorry, bukan dan, atau. Dia guna atau di sini. Sebab salah satu syarat dia memenuhi, dia akan berjaya. Okay, jadi kalau kamu ada game yang guna syarat ini, maksudnya kamu ada lebih tinggi peluang untuk menang. Tetapi kalau dia guna syarat ini, A dan B, peluang untuk kamu menang akan dinipiskan. Okay, sebab lebih susah. Kenapa macam tu? Kita tengok dalam bentuk gambar raja. Akanlah kamu lebih senang faham. Okay? Jadi sebab kita nampak U dengan N tu kan. Jadi kita boleh guna cara gambar Raja Venn ini untuk memberi sikit penjelasan. Okey. Di sini cikgu akan guna warna biru untuk highlightkan bahagian. Yang pertama hari ini kita nak bincang tentang A union B. Okey, A atau B punya situasi. Dia kata kita ambil kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A atau B. Okey, sorry, bukan A atau B, A dan B. Okey, di sini kebarangkalian A atau B di sini dia berlaku sebenarnya. Okey, ini adalah kemungkinan berlaku untuk A. Semua ni lah bahagian ni. Okey. Untuk B pula, di sini pula dia berlaku. Okey. Dan kalau kamu perasan, sinilah bahagian yang kita kira 2 kali sudah kan. Kalau kita tambah yang kebarangkalian mungkin yang boleh saya menang daripada A, tambah dengan yang saya boleh menang daripada B. Okey. Jadi bahagian ni dia kata kita mesti keluarkan supaya dia tidak overlap, dia tidak bertindih dia punya nilai. Okey. Sebab tu kita sini kena tolakkan dia. Kena tolak. Okey, ini berlaku. Kenapa berlaku di sini? Cuba cantum macam ni. Senang. Okey. Seterusnya kita tengok A dan B. Kenapa dia ambil yang A darab B saja? Ini nanti juga akan terang yang dalam contoh supaya kamu boleh nampak. Tetapi cikgu tunjuk di sini. Cikgu tadi sebenarnya pun sudah tunjuk. Sudah pun kan bahagian yang ini yang kita sedang ceritakan. Okey. Baik. Sebab kalau cikgu guna poker card lagi, akan kombinasi dia berterlampau banyak sangat. Jadi cikgu tukar jadi guna shilling dengan dadu. Okey. Now shilling ada 2 kemungkinan sahaja. Satu adalah yang ada nombor kita panggil head. Biasanya kita akan guna huruf H. Dan ini yang ada bunga ni ataupun belakang dia kita guna tail. H dengan T. Dan satu dadu ada dari 1 hingga 6. 6 kombinasi lah kan. Okey. Contohnya hari ini kita katakan kemungkinan untuk kamu menang adalah mesti kamu dapat head, iaitu yang ini, yang ada nombor. Dan juga dia mesti daripada dadu adalah 1. Okey. Kenapa? Kalau kamu nampak ni kan dia kata dan kan. Dan cikgu tadi sudah terang kalau kita nampak dan, maksudnya dia menipiskan peluang untuk kita menang. Cikgu tunjukkan kenapa. Sekarang di sini ya. Okey. Untuk kita dapatkan kepala di sini, H ini. Jadi, bila kita buang ni, kita toss kita punya shilling, ada 2 kemungkinan. Sama ada kita dapat head ataupun kita dapat tail.
Dan kemungkinan ini adalah 1/2, 1/2 kan? Senang. Untuk dadu, kalau kita buang, dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillah, ini paling, dia paling sudah tengah tu. Okey. Okey. Dan setiap nombor ini adalah 1/6. Okey. Jadi 1/6, 1/6, 1/6. Semua ada satu peluang daripada 6. Dan sekarang kamu nak combinekan mereka. Kamu kena memenuhi kedua-dua syarat baru kamu akan menang. Iaitu kamu mesti dapat okay, saya guna highlighter lah warna kuning. Kamu mesti dapat yang ini dan juga yang ini. Baru kamu menang. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan peluang untuk kita dapat head, okay, adalah 1/2. Dan peluang untuk kita dapat 1 daripada dadu ini adalah 1/6. Kita guna formula tadi, di mana dia kata kalau kita nak cari kebarangkalian untuk A dan B, kita kena ambil kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Maka di sini kita akan dapat 1/12. Nampak? Lagi nipis peluang. Sebab kalau kita tengok shilling saja, ada 50-50 kita menang. Kalau tengok dadu sahaja, 1/6. Tetapi kalau kita combinekan mereka, kita gabungkan kedua-dua cara ni, terus kamu nampak, nipisnya peluang saya. Tinggal 1/12 sahaja untuk saya dapat menang dalam pertandingan ini. Okey? Tak percaya daripada kita akan dapat 1/12? Kita tengok slide seterusnya di mana cikgu tunjukkan benda ni dalam bentuk jadual. Kalau kamu tidak yakin dengan formula yang kamu belajar, kita akan buat balik yang asas. Okey, kita senaraikan kemungkinan kesudahan yang kita akan dapat. Okey, jadi untuk senang kita tengok, untuk kita menyemak, jadi kita akan sediakan satu jadual. Okey, di mana di sini cikgu guna yang bahagian atas ini. Okey, sini adalah kesudahan untuk shilling dan sini adalah kesudahan yang saya boleh dapat untuk dadu. Dan kalau kita nak kombinasikan kedua peristiwa ini dalam satu kebarangkalian yang sama, okey, jadi kita akan ada hasil di sini H1, sini T1. Okey, jadi ini akan jadi T2, T3, T4. Okey, sambunglah sendiri Okay. Tapi cikgu nak biar dia tempat tu kosong sebab cikgu nak terus tik nanti apa ya, mana satu yang memenuhi syarat. Okey. Jadi cikgu akan padamkan apa yang cikgu tulis di sini dulu. Okey. Nampak kemas sikit. Tadi kita ada soalan di mana dia ditanya kita untuk cari P, kita nak hit dan dia mesti adalah 1 bukan 2. Tulis 2 salah. Okey. 1. Okey, jadi kita tengok. Dia mesti memenuhi kedua-dua syarat. Jadi ada berapa yang memenuhi kedua-dua syarat? Ini saja kan? Sebab dia ada H, ada 1. Yang lain tak ada. Ada H tapi tak ada 1. Ataupun dia ada 1, tak ada H. Jadi dia tidak kira menang. Dan kamu tengok di sini ada berapa ruangan? Yang guna yang merah untuk kira ruangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perangan dan satu sahaja yang memenuhi. Maka, ingat lagi apa itu kebarangkalian? Yang boleh menang, bahagi dengan yang menang tambah kalah. 1 menang, 11 kalah. Jadi 12. Jadi 1/12. Okey? Kan tadi cikgu tunjuk dengan formula sudah. Ini cikgu tunjuk dengan jadual sudah. Okey, ada satu formula yang cikgu tak tunjuk kan. Yang kalau atau, situasi atau. Okey. Contohnya sekarang simbol dia tukar jadi atau. U. Okey. Jadi di sini maksudnya
Kalau dia adalah head, kamu menang. Kalau dia dapat 1, kamu menang. Kalau kamu tak dapat salah satu, kedua-dua ini baru kamu dikira kalah. Okay? Jadi kita tengok yang memenuhi ada H. Jadi sini 6 semuanya ada H kan? Semua menang sudah. Kalau kamu dapat daripada mana satu kombinasi daripada 6 ini, kamu sudah kira menang. Okay? Dan satu lagi, di sebelah T, dia kata kalau kamu ada 1 pun kamu menang. Nah, ini saja yang memenuhi 1. Okay, sebab T1 kan, 1 tu yang buat kamu menang. Jadi di sini kamu nampak antara 12 ada 7 yang memenuhi kriteria. Okey, jadi ini kalau kita guna bentuk jadual untuk dapat jawapan. Dan kalau kita guna formula, okey, cuba tulis di sebelah sini. Dia kata macam mana kita mau dapatkan jawapan dia adalah kita ambil yang pertama punya kemungkinan tambah kemungkinan untuk kedua, tolak di mana mereka boleh menang untuk dua-dua situasi atau ini. Okey. Jadi H, untuk dapat H adalah 1/2. Untuk dapat 1 adalah 1/6. Kita tengok secara individu. Okey. Dan kalau kita tengok kombinasi di mana dia mesti H dan juga 1. Ini saja yang dia memenuhi. Okey, jadi tolak 1/12. Nah, yang tidak mahir tidak mahir pecahan, kamu boleh guna kalkulator ataupun kamu nak tak ada kalkulator, kamu nak kira secara manual, senang saja. Kita tukarkan penyebut ini kepada yang paling besar antara 3 nombor iaitu 12, maka 6 darab 2, 2 darab 6. Jadi apa yang kita darab di penyebut sama juga untuk pekali kita. Okey, jadi kita ada 6 tambah 2 tolak 1/12. 6 tambah 2 adalah 8. 8 tolak 1 adalah 7. Maka jawapan tengok sama dengan kita terus tengok daripada jadual. Okey. Kita sudah sampai pun penghujung untuk video hari ini. Habislah bab 3. Okey. Jadi cuba ingatkan, kamu boleh cuba latihan di dalam nota kamu. Nota kamu ada banyak jenis yang luar daripada yang apa yang cikgu tunjuk dalam video ini. Sekiranya ada apa-apa masalah, kamu boleh PM cikgu di WhatsApp group ataupun Telegram ataupun di Google Classroom. Ataupun kamu boleh leave komen di bawah dan cikgu akan cuba untuk membantu dalam masa terdekat. Dan jangan lupa juga latihan tu adalah untuk kamu menguasai topik itu. Okey? Dan jangan lupa untuk kamu subscribe, like dan share channel cikgu. Dan juga menyokonglah cikgu-cikgu kamu yang susah-susah buat video di sini. Dengan subscribe lah YouTube, Akademi YouTuber yang lain juga di sini. Okey? Jadi kita akan jumpa lagi masa akan datang. Rasanya minggu depan tak ada cikgu letak apa-apa video lagi sebab minggu ini merupakan minggu 1 minggu sebelum kita akhir untuk semester ini, untuk tahun ini, untuk sesi pembelajaran kita. Dan juga cikgu punya laptop ni akan dihantar untuk servis. Jadi rasanya dalam 2-3 minggu ni cikgu tak akan ada berada di depan laptop. Okey, jadi tidak akan ada video di-upload di YouTube. Tapi jangan risau, apa yang kamu message tu cikgu boleh dapat di telefon bimbit saya. Jadi saya akan refer di sana sahaja. Okey. Sampai sini saja untuk video hari ini. Kita akan jumpa tahun depan, tahun 2021. Jumpa lagi. Bye-bye.